refleksologi boleh dibuka, tapi parlimen tak boleh, tidak boleh bersidang. Ini satu benda yang sangat pelik dan sangat malang lah. Sebab itu saya cadang, saya kata oleh kerana SPA dah dibuka, refleksologi boleh dibuka, jadi apa kata kalau Tan Sri Muhyiddin ubah suai parlimen, boleh ada tempat SPA dan juga refleksologi, jadi 80 orang masuk sidang, yang lain tu duduk boleh buat apa, urut tapak kaki di luar di sidang kan. Jadi mau tak mau, macam saya kata tadi, bahawa kita terpaksa buat persediaan dan persiapan walaupun kita tak gembira dengan pilihan raya dalam suasana yang tidak menentu ini. Dan kita pun baru habis pilihan raya, baru tempoh 2 tahun lebih, masih letih lagi. Jadi kesian. Saya agak kesian lah kepada rakyat dalam negara kita nak hadapi pilihan raya hanya kerana permainan politik khianat yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga Perikatan Nasional. Saya sembang dengan Datuk, macam saya rasa sembang dengan masih sembang dengan Timbalan Menteri lagi. Kerana masa begitu pantas sekali. Datuk rasa dalam hal sekarang ni, apakah sebenarnya pengkhianatan ini adalah satu benda yang langsung tak terduga, ataupun Datuk rasa memang permainan ni rentak-rentak dia mula rasa dalam waktu pemerintahan PH? Saya sebenarnya saya tak gambar yang akan berlaku pengkhianatan seperti ini. Sebab bagi saya bahawa kita mengambil mandat rakyat ni, mendapat mandat rakyat itu atas semangat menolak kleptokrat. Menolak kleptokrat. Kita bina, kita mobilize rakyat ini dengan semangat yang begitu tinggi, yang akhirnya dengan segala tomahan yang menakutkan rakyat, khususnya orang Melayu, tapi akhirnya mereka boleh bersama dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya. Jadi saya tak tergambar bahawa akan ada pengkhianatan yang dilakukan seperti mana yang telah terjadi. Jadi ini cukup mengejutkan saya lah bila di saat akhir itu baru kita bau-bau cium kan yang akan berlaku pengkhianatan ini melalui langkah Sheraton dan sebagainya. Jadi bagi saya adalah sesuatu yang sangat mengecewakan, bukan mengecewakan saya, bagi saya, tapi mengecewakan rakyat. Kita telah mendapat satu mandat yang begitu besar yang diberikan kepercayaan oleh rakyat jelata. Maknanya dalam pemikiran orang panggil pemikiran karut marut orang Melayu satu ketika dahulu ni, tak ada parti lain yang boleh memerintah melainkan UMNO dan Barisan Nasional. Tak ada parti lain. Ini pemikiran khurafat. Orang Melayu satu ketika dulu ni dia kata tak ada siapa pun tak boleh merintah. Stigma. Dia kata hanya UMNO dan Barisan Nasional. Tapi kita berjaya untuk memberitahu mereka dengan mesej yang cukup jelas bahawa negara kita perlu kembali kepada landasan yang betul. Jadi akhirnya mereka bersama dengan kita. Bila sebut kluster khianat ni tu, kita lebih pedih kalau sahabat ataupun rakan dalam sepasukan yang khianat berbanding dengan musuh politik di luar. Jadi dalam hal ni, apakah Datuk nampak inilah yang dikatakan suatu perkara baru dalam politik negara? Bagi saya memang yang tersesat sikit dari segi sistem demokrasi ni. Iyalah, bagi saya satu benda yang kita kata tak seharusnya berlaku, tidak sewajarnya berlaku dalam politik negara. Rakyat mengharapkan dalam pilihan raya yang lalu ni, rakyat mengharapkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya integriti yang tinggi, pemimpin yang punya kejujuran dan keikhlasan. Rakyat bukan mengharapkan daripada pemimpin ni benda. Dia tahu bahawa tanggungjawab dia untuk nak hidup, dia mesti survive kehidupan dia melalui dia sendiri harus mengembelingkan tenaga, tulang pakrat dia untuk nak mencari makan. Dia tak mengharapkan kita boleh beri duit sekian banyak untuk suap dalam mulut dia, tetapi dia mengharapkan kejujuran, sebuah kejujuran, sebab dia telah mempunyai pengalaman hidup lebih 60 tahun dengan politik yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak menggembirakan. Jadi itu yang diharapkan oleh rakyat. Tapi malangnya kerana pemimpin yang ada dalam negara kita ini hanya menjadikan
seperti tanam tebu di tepi bibir lah. Maknanya ungkapan-ungkapan yang menyedapkan halwa telinga rakyat, tetapi hakikatnya mereka penuh dengan racun yang sangat berbisa lah bagi saya. Datuk, apa yang Datuk harapkan sekarang? Apabila sebut tadi, Datuk kata seeloknya bukan pilihan raya. Ya. Bermaksud mungkin kerajaan ini ditukar sebelum parlimen dibubarkan. Apakah itu? Bagi saya, yang penting ialah sidang parlimen. Sidang parlimen. Sidang parlimen sebab wakil rakyat ni, ahli parlimen, iaitu ahli-ahli badan legislatif, sama ada parlimen ataupun DUN, sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, ialah mereka ini mendapat mandat daripada rakyat, iaitu proses pemilihan kuasa. Kuasa tu kuasa rakyat. Kuasa tu kuasa rakyat. Rakyat pindah kepada kita tau. Rakyat pindah kepada kita untuk bersuara. Tiba-tiba kita tidak boleh berperanan untuk membawa suara rakyat itu. Sebenarnya wakil rakyat ni, kita ni bukan membawa suara kita, tetapi kita membawa suara rakyat yang dipindah untuk disampaikan kepada penguasa, kepada kerajaan. Jadi ini yang kita minta untuk diadakan sidang parlimen. Kalau Tan Sri Muhyiddin dah lihat hari ini, dia sudah dapat membeli beberapa orang ahli-ahli parlimen, yang saya fikir bahawa dia tak perlulah untuk nak takut. Untuk nak takut kata nanti akan berlaku undi tak percaya dan sebagainya. Sedangkan usul undi tak percaya pun tak boleh dinaikkan kerana didahulukan urusan kerajaan. Jadi ini yang sepatutnya ada keberanian kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tapi Tan Sri Muhyiddin gagal untuk nak menterjemahkan keberanian itu untuk memanggil sidang parlimen. Jadi ini bagi saya suatu yang sangat tidak wajar. Jadi sebab itu bagi saya, kalau tidak boleh berlaku keadaan di mana sidang parlimen boleh diadakan, dan tidak seharusnya juga pilihan raya itu diadakan dalam keadaan COVID yang tidak menentu. Yang penting bagi saya ialah ahli-ahli parlimen ni kena berfikir bahawa dah sampai masa dia untuk kita membuat satu proses perubahan kerajaan tanpa pilihan raya. Datuk nampak kluster politik kianat ini dalam setiap parti, ataupun Datuk rasa nampak yang berlaku ni depan mata kita membabitkan 2-3 parti saja selepas runtuhnya kerajaan PH? Dia begini kluster kianat, bila kita sebut soal kianat ni, bagi saya ada dua. Satu, kianat mandat rakyat. Kianat mandat rakyat. Yang maknanya satu lagi ialah bukan, satu ialah dia kianat kerana parti dia kianat. Kerana parti dia kianat. Kerana parti kianat. Sebab mengkhianati mandat rakyat. Parti yang mengkhianati mandat rakyat. Jadi bagi saya bahawa tidak ada pilihan bagi seorang wakil rakyat dalam suasana yang ada ini. Dia perlu bersama dengan rakyat. Dia perlu defend rakyat. Dia perlu pro kepada rakyat, bukan lagi pro kepada parti dia. Jadi itu bagi saya adalah satu kewajaran untuk dia kianat. Tetapi kalau dia kianat hanya untuk kerana habuan, seperti mana apa yang berlaku pada hari ini, itu satu benda yang tidak boleh diterima sama sekali oleh mana-mana masyarakat yang bertamadun. Bukan sekadar soal dia khianat itu menyebabkan hilang kuasa, hilang kerajaan dan sebagainya, tetapi dia mengkhianati kerana habuan. Dia bukan khianati parti dia kerana pro kepada rakyat, mempertahankan bandar rakyat. Jadi kalau orang yang mengkhianati yang bersifat mencari habuan dan kedudukan, ini akan menyebabkan negara kita ini boleh dijual satu hari nanti. Saya berkata demikian tu, because